Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this lab, we will do arithmetic and logic operation. So by the end of this section of practical, students should be able to understand the arithmetic and logic instruction in MIPS. And then you can construct an assembly program that use arithmetic and logic instruction. Okay. First, okay, all arithmetic operation in MIPS use R-type instruction format to perform their operation. But sometimes you would need immediate operation, okay, to do arithmetic operation or logic operation. Okay, first, constant. In arithmetic and logic operation, small constants are used frequently and made up of 50% of the operands. For example, let's say kita ada operation dekat dalam C++, di mana formula dia adalah A tambah 5 and then kita simpan dalam A balik. Ataupun adakah A lebih besar daripada 5. Okay, jadi 5 ni kita, kalau dalam QTSPIM ataupun MIPS, dia dianggap sebagai constant. Sebab kita tak ubah dalam coding tu. Jadi there are 3 ways of specifying constant in MIPS program. Okay, yang pertama adalah kita store the constant in memory. Kemudian baru kita loadkan dia dekat dalam kita punya QTSPIM. Okay, bermaksud dia akan jadi macam kalau dalam C++, kita anggap dia sebagai constant yang kita dah declare dekat header programs lah. Okay, another way adalah kita gunakan register 0 dan kemudian kita loadkan constant 0. Ini kalau dekat dalam C++, biasanya kalau kita buat integer sum sama dengan kosong. Jadi kalau kita nak buat, kita nak simpan 0 punya value tu, kita nak set the value kepada kosong. Jadi kita gunakan register kosong untuk load the constant 0 tu lah. Kemudian cara yang ketiga ataupun cara yang terakhir adalah menggunakan immediate value. Okay. Jadi kalau macam immediate value, kita boleh gunakan immediate punya value tu sebagai constant untuk kita simpan ataupun kita kata kita nak initialize into one register. For example, kita nak buat I sama dengan 1. Kita buat macam tu. Kalau I sama dengan 1. Okay, so kejap saya buka notepad. Okay, so integer I sama dengan 1. So dekat dalam QTSPIM, okay, kalau dekat dalam QTSPIM, kita akan buat macam ni. ADDI dan any register yang kita nak simpan, T0 sebagai destination, kemudian register 01. So, bila kita gunakan immediate, okay, value constant 1 ni kita addkan dengan constant kosong. So, kosong tambah dengan 1, kita akan dapat 1 semula. Dan kita akan umpukkan ke dalam T0. Okay, so ini gunanya immediate lah. So, immediate yang kita anggap dia sebagai constant. Okay, so bila kita dah tahu dah constant macam tu, kita dah boleh kata, oh okay, sama ada kita belajar pasal store word yang kita dah belajar pada minggu lepas, ataupun kita gunakan immediate value lah dekat dalam kita punya coding. Okay, untuk arithmetic operation, add and subtract operation ni, okay, biasanya kita perform menggunakan 32-bit numbers held in the general purpose register. So, kena ingat, R format menggunakan dua source operand ataupun dua source registers, RS dan RT. Okay, tapi itu provided that yang RS dan RT ni ada value dekat dalam dia. Okay, so the result is that bila kita buat command lagi satu, nama dia ADD, kita buat macam tu, T0, register T0, okay, register T1, register T2 lah, katakan macam tu saya buat kan. Okay, so kita kena ingat size register ni adalah 32 bit. Tambahkan lagi content dekat dalam T1 iaitu 32 bit juga. Hasilnya adalah value dalam 32 bit yang kita simpan dalam T0. Okay,
So two kinds of instruction are included in the instruction set to do integer addition and subtraction. So bila kita buat addition ataupun subtraction, it is in a sign arithmetic. Kalau dia dalam bentuk sign arithmetic, sign tu kena ingat dia adalah positif ataupun negative number. So 32-bit numbers are considered to be represented in 2's complement. So when I said 2's complement, it is a sign numbers. So 2's complement, okay, 2's complement means that bit ke-31 iaitu bit yang paling kiri sekali adalah representation of a positive number or negative number. Positive or negative number. Okay. So bila dia jadi negatif, positif dia akan simpan kosong. Okay. Negatif akan simpan 1. So 1 tu means it's a negative number. 0 means it's a positive number. So bila hasil operation tu kita kena anggap yang bit yang paling kiri sekali adalah a sign. Okay, kalau kita gunakan unsigned arithmetic, so the 32-bit numbers are considered to be in standard binary representation. Bermaksud bit yang paling kiri sekali ataupun bit ke-31 adalah value. Dia bukan sign. Jadi executing the instruction will never generate an overflow error even if there is an actual overflow. So remember bila saya ajar hari tu, bila berlaku condition overflow. So bit yang paling kiri tu sekali kita kena dropkan dia. So drop tu dekat dalam syntax MIPS, dia bermaksud ada bit overflow dan dia akan give a flag lah. Okay, dia akan give a flag to the assembler tu lah. Okay. Add operation menggunakan syntax seperti ini yang mana kita ada 6 field, bermaksud dia adalah R format kan. Jadi R format memerlukan RT dan RS dan RT sebagai source. Kemudian kita akan simpan destination dalam RD. And then shift amount bermaksud kalau kita kena buat shift logical punya operation. Okay, so operation function ni sentiasa kita ada value dekat sini lah kalau dekat dalam R format. So add is used to add 32-bit word in RT into the value of RS to produce result. Jadi dia akan cari value dekat dalam RT dan RS dan ditambahkan untuk mendapatkan hasilnya. Jadi contohnya adalah kalau saya buat add T0, T1, T2 bermaksud T1 campur T2 kita akan simpan dalam T0. Jadi if the addition results in 2's complement overflow, RD remains unchanged. Okay, jika berlaku overflow masa operation tu tadi, okay, so RD akan remain unchanged bermaksud T0 ni remain 0 lah. Sebab integer overflow exception will occur. Okay, ada trap yang berlaku bila ada overflow tu, bit trap ni akan interrupt kita punya QT-SPIM. So if overflow does not exist, result yang sebenar akan berada dalam RD. Okay. Ada satu lagi jenis add operation yang mana command dia adalah add I. So kalau I, ini adalah I format kan. Jadi kalau I format, dia menggunakan I format ni bermaksud so RS akan tambah dengan immediate dan kita akan simpan dekat dalam RT. Okay. Jadi immediate ni yang dekat dalam field immediate adalah constant. Okay, constant yang kita akan tambah dengan source satu register daripada RS. Okay, dan kemudian yang barulah kita akan simpan ke dalam RT. For example, command add I. Okay, so please make sure add this command dekat sini. Okay, ada I, perkataan I dekat belakang. So T0, T1 and 15 means that, okay, means that T1 tambah dengan 15. Okay, itu kan. T1 tambah dengan 15. Kita akan simpan dekat dalam T0.
So the assembler will automatically generate an add I instruction. Okay. So dia sepatutnya add I. Tapi okay. Kalau kita perasan dekat sini, kalau saya buat add, okay, add T0, T1 and then 15. Tak ada tanda dollar. Bermaksud ini adalah constant. Jadi assembler akan automatically generate add I instruction. Okay, also if we give one register, the assembler will assume you wish to add the constant to that register. So thus add T017 means that add I register T0 T017. Maksudnya dia nak cakap kalau kita tertinggal, okay, ada satu je register yang ada kat situ dan satu constant. Bermaksud bila kita tambah konten dalam T0 dengan 17, kita nak dia simpan balik dekat dalam T0. So add I tu command dia adalah yang sebenarnya adalah add I T0 17. Okay. Let's continue with sub. Kalau kita nak tolak pula menggunakan subtraction. Okay, kalau kita menggunakan subtraction, dia masih menggunakan R format. Okay, masih menggunakan R format. Okay, so sub instruction computes the 2's complement difference for 2 signed values. So this instruction subtracts the contents of source 2 from the contents of source 1. Okay, so or it can subtract the contents of immediate from the source 1 value. Subtract puts the result in the destination register. So when the true results sign differs from the destination register sign, the machine would signals trap. For example, kalau lah ada command sub T0, T1, T2 bermaksud kita nak tolak source ni T1 tolak dengan T2. This is in sequence. Okay, so this is in sequence. So do remember kalau subtraction, value susunan tu memainkan peranan yang penting lah. Disebabkan T1 ni kita anggap yang denominator and then yang tolak tu adalah yang kita nak tolakkan dia kan. So T1 tolak dengan T2. Kalau kita tertukar katakan macam tu so bermaksud T2 tolak dengan T1. So there's a difference between that. Okay. So susunan tu sangat penting. So adding the 2's complement is equivalent to subtraction. So remember, kalaulah kita buat add, katakan macam tu kalau kita buat add, kita buat operation addition. Okay, positif 8 tambah dengan 9 bermaksud 8 tambah dengan 9, right? Lagi satu adalah positif 8 tolak dengan positif 9. So, ini bermaksud, okay, ini bermaksud, ni sorry, saya nak tanda positif. Okay. So, ini bermaksud 8 tolak 9. So, macam mana kita nak buat, ataupun lagi satu kita boleh buat, okay, so macam mana kita nak buat operation subtraction. So, another symbol kita boleh buat adalah positif 8 tambah, ini kita buat negatif 9. So, bila macam ni, okay, bila kita susun macam ni, kita boleh buat 9 tu kita tukarkan dia kepada 2's complement. Okay. So, negatif 9 tu kita buat dia sebagai 2's complement. So, bila dia jadi 2's complement, kita dah boleh tambahkan 2's complement of a negative 9 to positive 8. Okay. So, instead of that, kita dah boleh tambahlah terus macam biasa. Okay. So, for beginner, assembly programmer, add U, add RU, and sub U is used to replace add, where it performs the same arithmetic operation but does not trap on overflow. Okay. So, bila kita letak U dekat belakang, okay, U kat belakang tu, dia akan ignore sign punya value. Okay, dia akan ignore yang sign tu dan dia anggap bit yang ke-31, yang bit paling kiri tu adalah value. Okay, so bila kita buat U kat belakang, kita tak nak ada berlaku trap ataupun overflow, kita nak dia jalan macam biasa. Okay, so instead of add, okay,
dalam coding program, it is advisable lah untuk pelajar-pelajar yang baru nak start, gunakan U kat belakang. Okay, so dia akan jadi add RU dengan sub. Okay, sub U. Okay. So, ini adalah summary kepada addition and subtraction instruction. So, in addition, I did forgot nak letak sub U. So, RD sama dengan RS tolak RT. Okay, so kita boleh buat sub U register RD, register RS, register RT. Yang ini no track. Okay, this is no track. Okay, so ini yang hasil daripada perbincangan kita. Okay, so sekarang kita akan cuba masuk dekat dalam coding lah selepas ini. Baik, kita tengok contoh 10.1 ni. Write the following instruction in SPIM and see the output. Register T1 and T2 changed by the ADDU instruction in this program. So, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh copy saja coding tu. Saya copy coding ni sekejap. Dan kemudian saya okay, you can see that, okay, bila kita tengok kat sini, OR immediate ni, okay, kita OR kan dengan register kosong. Bermaksud bit kosong OR kan dengan bit yang ada AB dekat dalam ni, yang mana lower Ini dia cuma effect pada lower half lah. Okay, lower half bit for bit lower. So, dia akan jadi kosong OR kan dengan AB, kita akan dapat AB semula. Okay. And then 55 ni pun sama. 55 OR kan dengan kosong, kita akan dapat 55 semula. Kemudian dia nak kita tambahlah T2 tambah dengan T1. Itu. So, saya save as. Saya simpan dalam tutorial lab 10. Kemudian lab 10.1.asm. Kemudian save as all file. Kemudian saya save. Kemudian saya run dekat dalam Qt SPIM. Okay. Okay, ini adalah pada ORI tersebut. Okay, yang pertama ORI register 9. Kalau cuba tengok. Okay, dia T1 tu dah ada value lah AB tu. Okay. Kemudian kita F10 lagi. T2 ada value 55. Okay, bila kita add. Okay, value dia adalah 10000000 lah. Okay, so soalan dia adalah, dia kata, adakah register dekat T1 dan T2 tu berubah by the ADDU instruction? Kalau kita tengok kat sini, okay, ni saya tukar dia kepada hexadecimal. So, command AB masih tidak berubah selepas kita buat program ADDU. Okay, bermaksud dia cuma register T1 dan T2 ni adalah sebagai kita punya source. Okay, melainkan kita target register 3 ni sebagai destination, barulah akan ada perubahan. Maksudnya kalau saya tak buat register T3 tapi saya letak T2 ataupun T1, okay, so kalau T1 ni sebagai saya punya RD, so dia akan jadi ADDU T1 T2 T1. So, bila ada RD ni menggunakan register source balik, so the previous content will be replaced. Okay, it will be replaced. So, right now, soalan dia tanya adakah register T1 dan T2 yang sebagai source ni berubah? Jawapannya tidak. Unless one is also the destination register. Okay, so kalau saya letak sini T1 ataupun T2, then dia akan berubah lah. Okay. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada example 10.2. Say that register T1 has been loaded with positive 82 by using OR immediate. Jadi, write the instruction that represent it as negative numbers in 2's complement form. Okay,
So sekarang ni saya dah umpukkan, okey, katakan ada satu instruction yang telah diberi, dia telah umpukkan 82. So 82 ni adalah positive number. Okay, so positive 82 into T1. Sekarang ni dia nak kita jadikan 82 ni sebagai a negative number in 2's complement. So bila kita kata 2's complement, kita kena jadikan dia 1's complement dengan menggunakan negation. Kita negate the bits dalam yang positive number tu tadi, yang T1 tu, okay, menggunakan command NOR. Okay, NORkan balik T1, okay, gunakan satu register dekat dalam T1 tu, NORkan dia register 8, register 8. Sorry, it should be register 9 and then register 9. Macam tu. Okay, kemudian tambahkan satu ke dalam T8 tu tadi, ataupun kita kata yang kita jadikan dia sebagai yang kita jadikan dia 2's complement dah jadi positive number jadi first complement and then tambah 1. Macam tu. Okay, so add 1 to register T1. Okay, add 1 to register T1. Okay, so yang ni saya kuningkan dia supaya saya ingat balik yang apa yang dah berubah. Okay. Okay, kemudian yang ni pun berubah juga, yang mana yang ini adalah T1. Okay. Okay, so kita tambahkan satu ke dalam satu register, yang mana register T1 lah. Okay, so kita OR immediate. Kita buat OR immediate. Okay, so register yang ni salah. So ni adalah register, kita buat satu register 10 macam tu. Kemudian ini adalah register 10. Ini adalah register 9 dan ini adalah 9. Okey. So saya ubah sedikit supaya awak faham macam mana saya buat So ini adalah okey. So asalnya adalah kita gunakan T1 So T1 ada value positive number. Kemudian daripada T1 tu tadi kita negatekan dia. Kita NORkan dia. Okay, kita negatekan dia supaya nombor yang 82 tu akan jadi a negative 82 in 1's complement. So macam mana nak jadi 2's complement? Tambah 1. So bila nak buat tambah 1, kena OR-kan dulu pada satu register lain. So dalam register 10 akan ada value 1 dekat dalam tu. Kemudian baru kita add-kan dia. Okay, so 2's complement, first complement, 1's complement dekat dalam T1 tu tadi, tambahkan 1, kita akan dapat 2's complement. Okay, so kita boleh buat macam tu. Kita gunakan sampel pada example 10.3 yang mana kita nak buat operation 146 tolak 82. Okay, so bila saya nak buat macam tu, saya akan okay, so sekarang ni saya buat new. Okay, kita akan buat new code. Okay, so sekarang ni kita nak buat operation subtract 146 minus 82. Okay, menggunakan 2's complement punya operation. So kita buat dot text. Kemudian min. Macam tu. First kita ORI. Kita umpukkan nilai 146 dahulu. So, OR immediate kita letakkan dalam T0. Okay. So, register T0. Kemudian register kosong. So, kalau kita first time kita umpukkan nilai. So, biasanya kita OR-kan dia dulu dengan register kosong dengan constant. So, constant kita adalah 146. Macam tu. Okay. Next adalah OR immediate. Macam tu. Kemudian register T1 yang mana ini adalah nombor 82 yang kita nak letakkan. So register kosong 82. So kita letak kat sini hashtag T0 sama dengan 146. Okay.
Kemudian yang ni pula hashtag T1 sama dengan 82. So sekarang ni saya nak buat kalau saya nak tambah, okay, if I want to add, kata macam tu kan. Kalau biasa kita nak buat tolak operation ni, kita boleh je gunakan sub U. Okay, saya boleh gunakan command sub U. Di mana saya boleh buat macam ni je. Sub U. Kemudian register T2. Okay, koma. Register T0, koma. Register T1. Macam tu. So, saya dah boleh buat tolak. Okay. Register T2 sama dengan T0 tolak T1. So, savekan dia dekat dalam, kita masih lagi lab 10.3. Okay, 10.3.asm. Ni contoh yang 10.3 tak silap saya. Okay. So, 10.3.asm, saya savekan dia dalam tu all file. Okay, kalau kita tengok dekat sini, bila kita load, okay, awak akan nampak. Okay, first, ORI 146 akan masuk dekat dalam tu. Disebabkan ni adalah decimal, so kita tukar dia dalam bentuk decimal. So, right click dekat bahagian integer registers. And then awak akan nampak 146 tu lah. Okay, 146 dekat dalam T0. Tekan lagi F10, awak akan dapat 82. Okay, so sekarang ni saya nak tolak dia. So, saya gunakan command sub. Dan saya tak nak berlaku overflow, saya gunakan sub U. Okay, so bila buat sub U, dia akan tolak 146, tolak dengan 82, awak akan dapat 64. Okay, so I did mention operation untuk tolak ada banyak cara. Satu lagi adalah kita menggunakan, okay, so ini adalah menggunakan 146 tolak 82 menggunakan sub U. Okay. Ada tak cara lain untuk menggunakan sub U ni? Okay. Cara yang kedua adalah saya menggunakan cara kedua guna add IU. Menggunakan add IU. So kalau saya gunakan add IU, ORI ni or immediate untuk 82 ni kita boleh cancel. Saya boleh cancelkan dia dengan saya komenkan kat situ. Kita komenkan kat situ dan kemudian saya boleh buat add IU. Add IU. Hasilnya saya simpan dekat dalam T0 juga. Saya boleh buat macam tu lah. Ataupun saya simpan dekat dalam T3. So T3. T3. T3 register T0. Macam tu. So yang ketiga tu tak perlu register. Jadi saya boleh terus letak immediate punya value. So saya boleh buat negatif 82. Macam tu So instead of ORI, saya boleh buat add IU. Okay. So untuk saya masukkan negatif 82 tu ke dalam T3. Kemudian barulah saya boleh gunakan sub U tu tadi. Saya boleh masukkan sub U macam tu. Register T4, register sorry. So sekarang ni dah add IU tu bila saya buat T0. So T0 akan ambil value yang 146. So in this case dia akan jadi T3 sama dengan 146 tambah negatif 82. Macam tu. Disebabkan add IU boleh simpan nombor negatif. So kalau macam ni, bila saya hashtagkan line ni, 82 tu dah tak ada. 82 tu tak ada. Jadi dekat sini dia akan buat T0 tambah dengan negatif 82.
dia akan dapat hasil juga. Okay. So, kita save sekejap. Okay, kita tengok T3 ni nanti Okay. Ataupun kat sini kita tak payah biarkan komen tu lah. Kita biarkan sahaja. Kita just nak tengok adakah operation T0 ni tolak dengan 82 menghasilkan value yang sama seperti dekat dalam T2 tu lah. So, kita buat macam tu. Okay, kita load. Okay, 23. So, kita akan run F10. Okay, so T0 ada 146. Okay, T0 ada 146. T1 adalah 82. Kemudian kita F10 kan dia. Sub U, T2 akan simpan 64. Sekarang ni saya nak tengok T3 ada tak value 64 juga. Sebab saya kata T3 saya nak addkan T0 dengan negatif 82. See? So, T3 juga simpan value yang sama. So, kita dah boleh buat dua operation kan. So, operation untuk subtraction kita boleh gunakan add IU dan juga kita boleh gunakan sub. Okay, cara yang ketiga, yang mana cara ni agak panjang. Yang mana yang ni yang dekat dalam latihan 10.3. Sometimes ada orang tak suka nak guna. Tapi command untuk two's complement ni sangat penting. Okay, sangat penting bila melibatkan sign numbers lah. Okay, so this is the last step. Okay, style yang ketiga menggunakan two's complement. Okay, menggunakan two's complement. Okay, so kita gunakan two's complement T0. Okay, T1. Okay, so T1 two's complement untuk T1. Macam mana kita nak two's complementkan T1? Kita dah ada ori T1 082 kan? Okay, so kemudian tengok balik dekat sini. Kita nolkan dia. Kita negatekan dia So, two's complementkan dia dengan negatekan. Okay, register T1. No kan dia. Command dia no. Okay, no tu bermaksud kita negatifkan semua bit tu. Maknanya kita complementkan bit tu. Kalau bit tu jadi 1, dia, kalau asalnya bit tu 1, kita negatekan dia jadi 0. Dan kalau asalnya bit 0, kita negatekan dia jadi bit 1. Macam tu. Jadi, register T1. Kemudian T1 register 0. So, register T1, 0 macam tu. So, this would be negate. Okay. Negate bits T1. Kita nak negatekan bit T1. Kemudian, okay. Kita nak tambah 1 kan. So, bila kita nak tambah 1, kita perlukan satu register lain. Jadi, kita buat satu OR immediate yang mana menggunakan register T4. Okay, T4 tu semata-mata nak simpan 1. Okay, so register 01. Okay, so kita nak load 1 in T4. Kemudian, barulah kita add. Okay, kita add. Kita nak pakai add U ke? Kita nak pakai, okay, add U kita pakai add U. Okay, kita pakai add U. Okay. So, T1 adalah nombor yang dah jadi ones complement. Dan kemudian register T1 kita simpan balik dalam T1 lah. Senang. Okay, so T1. Okay, so T1, source kita adalah masih T1 yang dah jadi ones complement. Okay, tambahkan dengan register T4. So, in this case, kalau saya buat macam ni, kita akan kata T1 sama dengan T1 tambah 4. T4. Okay, T4 yang mana 1 tambah dengan ones complement dekat dalam T1, kita akan dapat two's complement. Okay, two's complement. Okay, two's complement. Kemudian barulah kita tambah ke semuanya. Okay, so kali ni kita nak buat 146 tambah negatif 82. Contoh kan kita nak buat. So, kita pun akan buat
add U, sebab sekarang ni kita main sign kan. Jadi kita tak nak ada berlaku overflow sebab ada nombor negatif. Jadi kita gunakan unsigned. Okay, register T5. Katakan macam tu kita nak tengok. Adakah T5 ni sama dengan T3 kita dan juga T2. Okay. So T5 source kita adalah T0 iaitu 146. Ini T0. Kemudian register T1. Okay. So kita nak tengok hasil dia. Sekarang kita savekan dia. Okay, awak loadkan. Okay, F10. Okay, so sekarang ni T2 dan T3 hasilnya 64 kan. Kemudian saya OR immediate. Okay, saya NOR-kan register 9. Nampak kan? NOR-kan register 9. Awak akan perasan dia dah jadi negatif 83. Okay, so bila ones complement, value dia tak accurate dalam bentuk negative number. So that's why kita kena jadikan dia twos complement. So loadkan satu dekat dalam T4 dan kemudian tambahkan satu ni ke dalam T1. T1 tambah dengan T4 which is T4 ni value dia 1 lah. So bila kita tambah, cuba tengok. Dah jadi balik negatif 82. Kemudian bila saya tambahkan, awak akan nampak T5 ni simpan value 64 which is the same value dengan operation yang tadi yang kita dah buat tu tadi. Okay. So I hope that you can understand. Ada banyak cara untuk kita buat operation-operation ni lah. Okay. So next adalah example 10.4 yang mana kita ada G tambah dengan H tolak dengan I tambah dengan 10. So I bet that you know how to do that. So first adalah, okay, first kita kena loadkan value ni G tambah dengan H, I tambah dengan 10 tu. So value tu kita assign F, G, H, I adalah dalam S0, S1, S2 dan S3. Ni dekat dalam kita punya lecture yang sebelum ni lah kan, language of the computer yang saya ajar tu. So ini adalah main core dia. Maknanya regardless of the value tu, ini adalah saya punya formula. Okay. So untuk tambahkan G tambah dengan H, G tambah H adalah S1 dan S2. Okay. So kita add U S1 dengan S2 dan simpan dalam T0 sebagai temporary. Kemudian I tambah dengan 10. So kita buat add I U T1 temporary. Okay. I ni kita assign dekat dalam S3. So S3 tambah 10. Okay. Kita akan load balik ataupun kita simpan the result dalam T1. So kemudian barulah hasil daripada dua operation tambah tadi tu kita tolak menggunakan sub U. So sub U adalah S0, T0, T1. Okay, so this is the solution. So okay, kita boleh buat. Kita masuk new window. Okay, so saya akan pakai. So kita akan pakai coding ini. Okay. So untuk kita loadkan dia kita nak loadkan dia. Okay, so first adalah saya letakkan nota. Okay, F sama dengan kurungan G tambah H tolak dengan I tambah 10. Macam tu yang mana saya jadikan dia S0 sama dengan kurungan S1 tambah dengan S2 kurungan tolak dengan S3 tambah dengan 10. Macam tu So sekarang ni S0 saya kena ada value. Jadi saya buat S0 macam tu. Any value lah. Okay, sebab immediate ni can be changed lah. Masa awak nak testing tu nanti. So ni S1 saya. Okay, saya nak letak S1 ni value dia 82. Kata macam tu.
Okay, what about I? Kita kena tu what about I? So, I kena ada value jugalah. So, kat sini nanti regardless kita tukar je lah apa-apa. So, sorry. Ini sepatutnya S1, kemudian S2. So, S1 dan S2. Okay, lagi satu adalah I kita. So, S3, register kosong, saya nak letak 5. Okay. So, kat sini S3 saya adalah 5. Okay. So, now saya nak buat operation F sama dengan G tambah dengan H. Kata macam tu So, saya nak buat operation G M sama dengan G tambah dengan H. Okay. So, kita buat add U. Add U register T0, register S1 kita punya G. Kemudian register S2 sebagai saya punya H. Okay. Kemudian saya buat lagi satu temp sama dengan I tambah 10. So, saya buat lagi satu add IU. Sebab 10 tu adalah constant. Jadi, saya boleh buat add IU. Register T1. Kita tak nak T0 Kita tak nak dia kacau. Okay, disebabkan dia dalam bentuk kurungan. So, it's a different priority. So, kita gunakan register temporary yang lain. So, yang ni adalah I kita adalah S3. Kemudian, 10 tu adalah kita punya constant lah. So, kemudian barulah saya buat add. Okay. So, kita add ke sub? Sub lah sebab kita nak tolak Sub U. So, register S0, register T0, kemudian register T1. Macam tu So, kemudian kita savekan dia ke dalam lab 10.4.asm all file save. Okay, so tengok. Nanti kena perlu pakai calculator lah nak kira calculation tu betul ke tak macam tu kan. So kita buat FN. Okay, tengok Ori ada tak value tu. S1 ada simpan 146, S2 simpan 82, S3 simpan 5. So 146 tu tambah dengan 82, saya dapat value tu simpan dekat dalam T0 ni Kemudian saya tambah 5 campur dengan 10, sepatutnya dia dapat 15. Saya salah ke dalam tu? Dia tak ada value dia 10 lagi. So it means that saya tertinggal register T. Kita betulkan balik So kita run balik. Okay, let me run back. So sepatutnya 5 campur dengan 10 kita akan dapat salah lagi. It's not T3. Forgive me. S3. Saya tertinggal. Okay. So every time kena check value tu betul ke tak yang kita masukkan tu. Macam tu. Okay. So sekarang T1 saya dah betul dah. Dah jadi 15. So sekarang ni 15 campur 228. Kata macam tu kan. Sepatutnya kita akan dapat 243. Dia tolak. Sorry. 228 tolak dengan 15. 213. Okay. So ini adalah hasilnya. Okay. So okay. Next kita akan masuk dekat dalam multiplication lah.